Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umur dunia wa din. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa natawakkalu alaihi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa huwal muhtad. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillah ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabin aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فيه آيات إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. صدق الله العظيم. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان أو كما قال صدق رسول الله sallallahu alaihi wasallam wa baraka wasallam. Wa qala habibuna sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam aqrabu ma yaqulu al-'abdu min rabbih azza wa jalla wa huwa sajid aw kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang dihormati yang berusaha Tuan Imam, sahabat saya, Puan Hizri, tuan-tuan ada di jemaah Surau Darussalam di Semenari Pekalan untuk sekalian rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. Alhamdulillah pada malam Rabu ini
1 Zulkaidah 1443 Hijriah bersamaan 31 Mei 2022 Masih. Kita panjatkan setinggi puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita sekali lagi kesempatan untuk bertemu di dalam majlis ilmu ini yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadis bagi dia sebagai Rawdatun min Riyadil Jannah, satu taman dari taman-taman syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Di dalamnya diturunkan ketenangan hati yang serabut, yang tertekan, yang serabut, yang pening, yang tenging. Bila masuk ke dalam rumah Allah ni akan adalah ketenangannya, terutama apabila kita berada dalam majlis ilmu, kerana rahmat itu diturunkan oleh para malaikat atas perintah Allah SWT. Maka salah satu rahmat yang turun itu merupakan sakinah, itu ketenangan. Dan bukan saja ketenangan, malah yang dikurniakan yang malah ganjaran pahala dari Allah SWT itu dibawa turun bersama untuk kita. Maka lazimkanlah diri kita hadir dalam majlis-majlis ilmu, sama ada secara bersemuka ataupun melalui media-media yang ada, sama ada TV atau radio ataupun media sosial yang sedia ada seperti YouTube, Facebook. Malah sekarang ini ada trend isi-isi ceramah yang penting diambil dan dijadikan video pendek dan dimasukkan ke dalam aplikasi TikTok. Kerana aplikasi TikTok ni biasanya videonya tak panjang, hanya beberapa minit sahaja. Jadi benda-benda yang penting dalam ceramah tu biasanya mereka akan syuting kembali dan masukkan ke dalam aplikasi TikTok. Dan kalau kita menonton video-video pendek itu pun termasuk dalam berarti kata berada di dalam majlis ilmu, maka dapatlah kita ganjaran berada dalam majlis ilmu ni, insya-Allah. Dan malam ini sebenarnya kalau ikut asal, pada mana masjid dan surau pun apabila masuk minggu kelima maka kebiasaannya kosong malam itu, tidak ada pengisian yang khusus. Melainkan kalau ada perubahan pada jadual asal, mungkinlah ruang penggantian itu ada pada hari-hari yang ada dalam minggu kelima itu. Kalau bulan Mei ni pada hari ini dan semalam, itulah minggu kelima, 2 hari minggu kelima. 3 hari termasuk 29, 30, 31 itu adalah minggu kelima. Jadi kebetulan jadual asal kita pada 12 Mei yang lalu. Tapi pada waktu itu saya menjadi pengurus dia khusus kepimpinan Al-Fatih Anjuran bersama Jabatan Mufti Negeri Perak dan Polis Jenayah Malaysia Kontingen Perak, bertempat di Pulau Pangkor. Jadi memang saya maklumkan malam itu tak ada. Dan saya bagi cadangan tadi sama ada 30 ataupun 31 malam ni dipilih untuk diganti tarikh tersebut, tarikh 17 Mei itu ke bawah ke 31 Mei. Gitu. Dan yang keduanya saya ucapkan ribuan terima kasih, jazakumullah khairan katsira kepada seluruh warga Surau Darussalam yang terlibat menganjurkan majlis hari raya hari raya terbuka untuk Surau Darussalam baru-baru ni, pada Ahad malam Isnin yang lalu, malam kemarin. Terima kasih diucapkan pada tuan-tuan dan puan-puan yang menganjurkan majlis rumah terbuka ini, yang saya katakan berjaya, kerana masyarakat setempat
mengunjungi surau ini untuk sama-sama memeriahkan suasana hari raya yang berakhir petang tadi. Akhir petang tadi nak masuk maghrib, itulah pengakhiran bulan Syawal. Jadi kita dah masuk ke bulan Zulkaidah. Bulan Zulkaidah bulan berapit. Kerana diapit antara dua bulan hari raya, iaitu bulan Syawal dan bulan Zulhijjah. Jadi bulan berapit. Pun begitu, bulan Zulkaidah ini oleh kerana ia berada di dalam bulan haji, kan, al-hajju ashhurum ma'lumat. Al-Quran sebutlah, Allah sebutlah Al-Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang tertentu. Jadi bulan-bulan haji itu termasuklah bulan Zulkaidah. Maka kita akan lihat tak berapa lama lagi akan ada pergerakan jemaah-jemaah haji kita untuk mengerjakan ibadah haji di tanah suci Al-Haramain Makkatul Mukarramah dan Al-Madinatul Munawwarah yang tertangguh sejak tahun 2020 dan tahun lepas. Tahun ni barulah ada jemaah haji dari tanah air yang mengerjakan ibadah haji, dan kita sama-samalah berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan pemergian mereka itu dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selamat mengerjakan ibadah haji dan umrah dari mula hingga akhirnya, serta dikurniakan, dipermudahkan urusan mereka, dijauhkan daripada mereka segala mara bahaya, segala musibah, segala wabak penyakit, segala fitnah yang tak diketahui nantinya di sana, dan dikurniakan kepada mereka haji mabrur, yang mana Nabi SAW ada menyebut dalam sebuah hadis, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur itu tak ada alasan, tak ada ganjaran selayaknya melainkan syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita mengharapkan mereka di sana mendoakan kita di sini. Mereka berada di tempat-tempat yang mustajab doa, maka mereka doakan kita juga. Apa-apa yang kita mohon mereka doakan, mudah-mudahan mereka mendoakan, dan doa mereka itu diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. InsyaAllah harapannya begitulah. Apapun kita di sini, insyaAllah kita akan membuat persediaan untuk melaksanakan ibadah korban pada hari raya ini, Idul Adha nanti. Dan saya percaya usaha kita pun dah ada buat persiapan awal, mencari lembu, membuka ruang kepada peserta-peserta korban, kan? Dan mudah-mudahan ibadah korban yang akan dikerjakan, dilaksanakan itu berjaya, mengikut garis-garis panduan yang telah ditetapkan. Dan kita percaya tahun ini garis panduan itu akan dilonggarkan lagi mengikut keadaan dan situasi wabak COVID-19 sekarang, kan? Mungkin waktu ibadah korban itu ada beberapa pelonggaran yang akan diberi oleh pihak Kementerian Kesihatan, insyaAllah, supaya ibadah korban kita itu berjalan dengan sempurna dan memenuhi maksud ubudiyah ibadah korban itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaAllah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian rahimakumullah, pengajian kitab 40 hadis penawar hati ini semakin menghampiri penghujungnya, dengan hadis yang kita akan baca, hadis yang terakhir dalam kitab ini, yang disusun oleh almarhum Syekh Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Fajri An-Nadawi rahimahullah ta'ala, meninggal pada akhir tahun lepas. Di hadis yang ke-42 ini, tajuk yang diberi oleh beliau ialah jangan berputus asa. An Anas radhiyallahu anhu, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala, beliau telah berkata,
Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Allah Ta'ala, tak berfirman Allah Ta'ala. Nampak? Hadis ini petunjuk-petunjuk yang ada menunjukkan hadis ini ialah hadis qudsi, yang ianya juga seperti mana Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bezanya Al-Quran Al-Karim itu ialah wahyu Allah SWT dari Allah melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam, disampaikan kepada Nabi SAW satu persatunya secara beransur-ansur, memakan masa lebih kurang 23 tahun. Dan kita tahu Al-Quran ini bila dibaca, dia adalah suatu ibadah al-muta'abbad bi tilawatihi. Bila kita baca Al-Quran, maka kita melakukan ibadah yang ada ganjaran pahala yang khusus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Al-Quran. Man qara'a harfan min kitabillah, siapa yang baca satu huruf daripada Al-Quran, falahu hasanah, untuknya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, kebaikan itu bersamaan pahalanya 10. La aqulu alif lam mim harfun, aku tak katakan alif lam mim harfun, walakinna alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kan? Tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Dia bukan sekali. Itu Al-Quranul Karim. Maknanya kalau kita baca alif lam mim sendiri ada 40 pahala. Kalau baca Bismillahirrahmanirrahim ada 190 pahala. Berapa banyak huruf tu? Lagi huruf lagilah beribu-ribu pahala membaca Al-Quran. Kerana Al-Quran itu adalah mukjizat Allah SWT. Mukjizat Allah SWT itu yang mana mukjizat ini, kata para ulama ilmu tauhid, adalah perkara luar biasa yang diberi hanya kepada para nabi dan rasul. Perkara luar biasa yang menyalahi akal dan adat, yang dikurniakan hanya kepada para nabi dan rasul. Tak mana yang tak logik, yang menyalahi logik tu? Logik kan? Al-Quran ni menyalahi logik akal. Tak mana logik akal? Dia luar biasa kan? Luar biasa Al-Quran. Sebab Al-Quran itu sendiri kita tak tahu apa hakikat dia. Yang kita baca ni Mashaf Al-Quran, bukan Al-Quran. Mashaf Al-Quran tu kalau terbakar, terbakar habis dia. Walaupun benda itu sangat jarang berlaku. Kalau ada terbakar rumah, kadang-kadang rumah terbakar tapi Quran tak terbakar pun, elok je kat situ. Kalau ada pun kulit-kulit dia tu jadi makan api, isi dalam tak ada usi. Kan? Walaupun begitu ada dia, tapi hakikat Al-Quran itu adalah makhluk Allah, adalah perkara gaib, bukan makhluk Allah. Al-Quran itu adalah perkara gaib yang disuruh kita beriman, bukan mencari hakikatnya. Kita disuruh beriman. Allazina yu'minuna bil ghaib. Kita disuruh beriman kepada benda gaib, tapi tak disuruh kita mencari hakikat benda gaib itu. Seperti mana hadis Nabi SAW menyebut, tafakkaru fi khalqillah wala tatafakkaru fillah. Ya, kamu berfikir tentang kejadian Allah dan jangan kamu berfikir tentang zat Allah. Kan? Fikir tentang kejadian Allah, macam mana Allah Ta'ala ciptakan semua yang ada ni. Maka akan keluarlah nanti, Rabbana ma khalaqta
hadza batila. Ya Allah, Tuhan kami tidak menjadikan semua ini sisi. Subhanaka faqina azabannar. Suci kamu ya Allah, maka peliharalah kami dari api neraka. Dek sebab kami melontarkan rasa kagum kami melihat ciptaan-ciptaanmu ya Allah, yang merupakan tanda kekuasaanmu dan keperkasaanmu. Itu Al-Quran kan. Tapi hadis kursi berbeza. Dia adalah juga wahyu Allah, tetapi dilontarkan melalui perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak ada ciri ijaz di situ, ciri mukjizat tak ada pada hadis kursi. Kan berbeza dengan Al-Quran. Al-Quran memang benar-benar Allah revelation, benar-benar datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kan, tapi hadis kursi tak. Hadis kursi dia berbeza dengan Al-Quran. Jadi tidak ada sifat ijaz, sifat mukjizat tak ada. Tapi dari petunjuk yang ada, yakinlah kita bahawa itu adalah hadis kursi. Kenapa? Kerana Allah Ta'ala sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis ni, qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukanlah hadis Nabi semata, bukanlah kalam Nabi semata-mata, ia kalam Allah juga, tapi disampaikan melalui lisan baginda sallallahu alaihi wasallam. Mungkin Nabi bermimpi mana tadi, mungkin Nabi didatangi wahyu-wahyu lain, bentuk-bentuk wahyu yang lain. Maka besok Nabi baca hadis kursi itu di hadapan para sahabat. Qala Allah azza wa jalla hakaza. Kan? Maka dalam hadis ni apa yang Nabi Allah SWT sebut, pesan kepada kita melalui lisan Nabi SAW, ya bena Adam, wahai sekalian anak Adam, wahai sekalian manusia kita, innaka ma da'autani wa rajautani. Sekiranya kamu masih berdoa dan berharap kepadaku. Kali ini kita sebagai hamba Allah ni masih lagi berdoa, masih lagi berharap kepada Allah SWT, kepadaku, kata Allah SWT. Walaupun sesuatu itu mustahil pada akal dan mustahil pada adat, kita yakin pada bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam orang sakit kanser, doktor kata tinggal 3 bulan lagi nak hidup. Sekarang nak percaya cakap doktor ke nak percaya Allah SWT? Siapa Tuhan? Tuhan doktor ke Allah SWT? Allah SWT. Maka sebab itu Nabi kata, ma innaka ma da'autani wa rajautani. Sekiranya kamu masih berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, walaupun doktor dah cakap kamu kanser kamu ni dah teruk, saya kira kamu 3 bulan lagi nak hidup. Itu kiraan doktor bukan Tuhan. Allah Ta'ala lah sebenarnya yang maha berkuasa. Allah Ta'ala itu maha perkasa, maha bijaksana. Apa ni? Kan? 3 bulan tu hanya ramalan doktor. Teringat saya, lama dulu, adalah agak dalam 30 tahun dulu, masa tu tuan-tuan pemuda ni, saya lagi dah muda, Puan Izri lagi muda. 30 tahun dulu tuan-puan muda lagi. Kalau kahwin pun anak kecil baby lagi, belum besar macam hari ni, belum bercucu dekat ni, baru nak bina keluarga, anak sorang. Saya sekolah lagi, belum habis sekolah, dekat-dekat nak habis sekolah, nak masuk U lah, umur 19 20. Tuan Izri kita lagi muda, sekolah kebangsaan apa, sekolah biru tua, baju putih. 30 tahun dulu, masa wawasan 2020. Wawasan 2020, satu pandangan jauh. Bulan ni dah 2022 lepas.
Masa tu masa tu masih kuat lagi jangkitan AIDS, Acquired Immune Deficiency System. Satu virus yang menyerang sistem imun manusia, macam COVID sekarang. Sama. Akibat COVID dan AIDS itu sama, walaupun ianya virus yang berbeza, tapi impak dia sama. Siapa kena AIDS tak kena gaya mati, siapa kena COVID tak kena gaya pun mati. Virusnya berbeza, cara berjangkitnya pun berbeza, tapi impak dia lebih kurang sama. Maka dunia sukan global dikejutkan dengan tersebarnya berita bahawa seorang legenda bola keranjang dunia namanya Magic Johnson positif HIV, positif virus HIV, ada virus penyakit AIDS. Mana dapat? Biasa pergi mana-mana ada, jumpa kupu-kupu malam, pergi Manjuk, pergi Ipoh ada kupu-kupu, pergi KL ada kupu-kupu, pergi Kuching ada kupu-kupu, pergi Danau lagi senang nak dapat kupu-kupu, pergi Betong lagi mudah nak dapat kupu-kupu. Faham tak tu kupu-kupu ke apa? Bukan kupu-kupu yang sayap dua kepak tu. Kupu-kupu ni jenis manusia, malam dia aktif, siang tidur. Tu kupu-kupu nama dia. Akhirnya dapat virus HIV. Doktor meramalkan apabila Magic Johnson kena virus HIV ni, doktor meramalkan Magic Johnson ni takkan hidup lama. Lebih kurang dalam beberapa tahun dia lepas tu padam, matilah dia kerana AIDS. Dia akan virus tu akan makan dalam badan dia, macam kucing kita lah. Kucing kita kena virus sporo jadi mati dia makan dalam. Penyudahnya sekali habis luruh bulu-bulu, habis kena macam urat tu, akhirnya mati. Itulah yang sedang dilalui oleh sahabat kita di UKE sekarang. Itulah dia, benda yang seakan-akan sama, sejenis penyakit yang memakan sel-sel kulit. Persoalannya, adakah sel-sel kulit itu benar-benar penyakit kulit ataupun ada unsur-unsur lain? Itu persoalan dia sekarang. Mana kena ubat dua benda lah, perubatan moden dan perubatan alternatif. Sebab kita orang Islam percaya adanya sihir. Kan dalam Quran sebut sihir ni bermula dari dua orang malaikat namanya Babil Harut wa Marut. Kalau kita mengaji tafsir, ustaz mengajar tafsir surah Al-Baqarah, tanya ayat mana yang menceritakan asal usul sihir. Ada ayat kan? Itu cerita dia. Tapi Magic Johnson bagi hidup ni dah 30 tahun lepas kena hidup je macam ni, tak hati pun. Bermakna apa maknanya? Maknanya ajal maut di tangan Allah. Belum tentu lagi. Orang doktor ramal lagi 3 bulan kamu akan mati, kamu hidup 3 bulan ni. Belum tentu. Doktor bukan Tuhan. Doktor hanya manusia yang hanya mampu membuat ramalan. Maka kita memohon kepada Allah. Kata Allah Ta'ala dalam hadis ini, kan, ya ibn Adam, innaka ma da'autani wa rajautani. Sesungguhnya selagi mana kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka ala ma kana minka. Apa dia tuan-tuan? Aku mengampuni bagimu akan segala dosa yang ada padamu. Wala ubali, dan aku tidak peduli walaupun dosa itu banyak sekali. Maknanya daripada sini kita faham bahawa
Kalau kita sebagai manusia, bagaimana kita berdoa kepada Allah dan berharap kepada Allah, apa hasil ni? Pertama-tama Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita. Walau sebanyak mana pun dosa kita, Allah Ta'ala akan ampun dosa kita. Kerana kita tahu doa ini ada 3 benda dari doa. Pertama, doa itu akan dimakbulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengikut hajat si polan yang berdoa. Contoh, ya Allah Tuhanku, sembuhkanlah sakit aku. Dengan takdir Allah, sakit itu pun sembuh. Maka itu tanda doa dimakbulkan. Itu yang pertama. Yang kedua, doa itu dimakbulkan pada waktu yang sesuai pada perkiraan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apa dia tuan-tuan? Contoh, ya Allah, kurniakan aku rezeki untuk diri aku, untuk isteri aku, untuk suami aku, untuk anak-anak aku. Rezeki itu boleh jadi diberi besok lusa, boleh jadi minggu depan, boleh jadi bulan depan, boleh jadi tahun depan, mengikut kesesuaian yang difikirkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk kita. Jadi kalau rezeki belum datang, jangan mengeluh. Kalau doa belum makbul, jangan mengeluh. Tak payah tengok tuan-tuan, tengok saya. Kalau saya tak pernah doa, ya Allah sembuhkanlah sakit aku, Allah Ta'ala sembuhkan saya dari wabak yang sangat berbahaya. Yang mana kalau waktu kita melalui keadaan tu, kita rasa dua je, hidup mati. Macam tu. Orang sekarang dia cek COVID, RTK, dapat 2 line. Apa kata dia dalam caption gambar tu? Tewas akhirnya. Saya baca bila tak tahulah Tuan Dizri baca macam mana. Saya baca gelak sendiri lah, bukan gelakkan kat dalam WhatsApp tu kau kan ada stiker tu ha jalan dia ha tu jalan kan. Ada stiker tu saya bagi kat diri ha gelak. Dia macam bergerak tulisan tu. Saya gelak sendiri. Ada kata orang ni dia tak kena macam saya. Sebab orang yang kena COVID sekarang tak berat. Paling kuat pun seminggu kuarantin, lepas itu okey lah. Kalau dia kena varian Delta, baru dia faham betapa pentingnya kita bertarung antara hidup dan mati. Kalau tak kuat semangat, tak apalah doktor kata yang baik kepada doktor, baiklah kepada saya. Okey. Malam tu juga dia tidur kita. Doktor memang nak senang kerja. Ini yang saya nampak bukan semua lah. Mereka menangani itu sakit yang terlalu ramai, jadi nak serabut. Makan tak tentu, minum tak tentu, tidur tak tentu, rehat tak tentu. Jadi nak memudahkan kerja mereka, mana-mana yang berat sangat tu kita bagi tidur lah. Tapi kena tanya dulu kan, kena cerita dulu, si Polan skip sakit ni boleh terima ke tak? Saya tak terima, dia lawan. Kita saya cakap ni takkan nak tidur saya. Okey, tak apa. Dependent cerita, dia bagi maksimum, perawatan maksimum, dan Alhamdulillah tuan-tuan pun tahu cerita lah sampai hari ni. Kita dapat lagi bersama sampai hari ni, Alhamdulillah. Itu saya boleh tengok tewas akhirnya. Saya gelak sendiri. Kalau tak kena Delta, kalau kena Delta, masuk ICU 5 hari kan, diberi oksigen 24 jam. Kau tahu ni takkan sikit tewas. Sudah kata rehat kat rumah lah, cuti kuarantin 7 hari. Kalau lepas 7 hari tak sembuh, datang di hospital. Itu saja. Tak ada pun wajib, tak ada pun van ambulan datang ambil rumah, tak ada. Tahun lepas je siapa je datang ambulan. Kadang-kadang kita terkejut, ambulan datang, yang datang ambil pula semua pakai angkasawan. Ambil kau
Semua tak berani keluar. Semua pakat menyorok dalam rumah. Sebab kawan-kawan yang ada regular tu nak pergi ambil pesakit tu kat rumah jiran kita tu, nak bawa ke hospital, dijemput. Tu cerita 2020 dan tahun lepas. Tahun ni tak tengok. Cuma hospital beritahu kuarantin 7 hari, ambil ubat-ubat yang bersesuaian, dan biasanya 7 hari akan sembuh. Kalau tak sembuh juga, datang balik, barulah masuk ke ward hospital, ward COVID lah. Tapi tak ramai. Banyak yang kena mild symptom, simptom ringan. Lepas minggu, kadang-kadang 3 hari je. Hari ni lusa, besok pula okey dah. Cek-cek balik, okey dah, clear dah, Islam. Itu cerita tuan-tuan. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kalau Allah Ta'ala tak mabulkan doa itu, Allah Ta'ala akan beri pahala dan diampunkan dosa. Inilah dia yang Allah Ta'ala sebut dalam hadis kursi ini. Ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Walaupun dosa tu banyak, aku tak peduli, kata Allah Ta'ala, aku akan ampunkan selagi mana kamu berdoa kepadaku dan berharap kepadaku. Ini dia, jangan berputus harap kepada Allah. Kalau kita sakit berat, jangan putus harap pada Allah. Orang sakit kanser, doktor kata tak ada harapan sembuh, contoh. Jangan berputus harap kepada Allah. Berdoa kepada Allah. Tak percaya, tanyalah Puan Iriana, penyanyi. Tanya dia, kanser tahap 4 tu kalau ikut mati dah. Dia pun dah pernah hampir berkuasa. Saya pun dah tak tahu nak buat apa lah. Dia cuba cerita dia. Tapi hari ni alhamdulillah sembuh, disahkan bebas dari kanser, dari barah. Baik, elok. Alhamdulillah. Kan? Jadi jangan putus harap kepada Allah SWT. Jangan jemu berdoa kepada Allah SWT. Saya beritahu diri saya dulu, saya pun taklah sihat mana. Sihat datang, boleh mengajar, boleh kerja, alhamdulillah. Tapi taklah sesehat orang yang biasa kan. Tak ada kursi, pening aku masuk masjid tak ada kursi. Masuk masjid, perkara pertama yang mata saya menilau mencari kursi. Macam siang tadi pergi masjid saya nak bakar As-Siddiq PGA Ulu Intah. Nak sembahyang zuhur, sebab petang 2.30 tu ada satu program di sana, saya jadi pembaca doa. Jadi zuhur di sana lah, di Ulu Intah. Melilau mata saya macam mana kursi. Saya baik ada ke? Kalau tak ada, pening aku. Sembahyang atas sela jalan lantai je. Saya baik ada kursi. Itu nak ceritakan keadaan saya pada tuan-tuan tu lah. Maksudnya sehat tu alhamdulillah. Kalau bagi saya tu alhamdulillah, boleh kerja, boleh sembahyang, boleh ibadah, boleh mengajar macam biasa. Tapi tak 100% lah macam tahun-tahun dulu macam tahun-tahun dulu. Pernah saya daripada IPK cerita, dari IPK saya berjalan kaki sampai ke Pekanbaru pukul 10 malam. Pernah balik bertemu dengan anjing 3 ekor macam. Kalau sekarang nanti confirm lah anjing tengok pun senyum, ni makanan kita ni. Jalan pun ni, kalau kita kejar ni, pakat bagi-bagi. Kau kaki kiri dia, kau kaki kanan dia, kau badan dia. Seri cari Ustaz ni tengok tinggal tulang ni dah. Pasal tak lari je. Sekarang lah, dulu daripada IPK masa belajar degree tu sampai ke Pekanbaru, jauh tu kalau berjalan. Mau dalam 10,000 langkah ada kalau pergi balik. Waktu itu 2014, 15. Sekarang jangan buat. Sekarang saya dapat jalan Gebah malam pergi balik tu pun syukur alhamdulillah. Okey dah tu. Itu pun ada kawan-kawan koalisi juga tu, saya jadi jenis pemuda-pemuda bertandang dekat Gebah malam. Mereka bagi tongkat aja dalam kereta tu, sakit tu.
tongkat semambu. Dia bagi Ustaz. Tengah Ustaz, kami nak bagi tongkat free ke Ustaz. Bulan puasa tu dia nak raya tu ya, lagi 3 hari nak raya. Dia pun tanya, Ustaz nak tongkat berkuatan ke tongkat semambu? Saya kata orang yang nak bagi itulah putuskan nak bagi tongkat dahulu. Dia bagi tongkat semambu. Adalah kita. Kalau jauh je jalan, pakai ada tongkat. Kalau dekat luar tu mesti tak adalah dekat sangat kan. Kalau jauh, barulah saya pakai tongkat tu. Support lah. Jadi kita tak kuat sangat pun, tapi kita tak putus harap kepada Allah SWT dan tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, wa idza maridtu fa huwa yashfin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Tak ada yang lain. Maka kita bergantung harap kepada Allah. Jangan putus harap kepada Allah. Teruskan berdoa kepada Allah. Jadi bila kita dapat tahu kawan-kawan kita sakit ni, masa ziarah ni, tuan, jangan putus harap kepada Allah. Terus berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala bagi kesembuhan kepada tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala permudahkan urusan tuan. Jadi kita bagi semangat, motivasi kepada kawan-kawan kita. Baik. Ya bani Adam, lau balagat dhunubuka ananas samai thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, jika seandainya dosamu itu sampai ke atas awan yang ada di langit, kemudian kamu datang mengharapkan keampunan daripadaku, niscaya aku berikan keampunan kepadamu. Maknanya kita sebagai manusia ni tuan, kata Allah SWT, walaupun kita ni orang yang berdosa, sangat berdosa, pohonlah keampunan darinya. Jangan rasa bila dah berdosa ni tak ada harapan nak balik ke pangkal jalan. Ada. Jadi macam Tuan Hizri dan rakan-rakan street dakwah dia, dakwah jalanan dia, kita santuni kawan-kawan kita di Jalan Kalsum dan kawasan yang sewaktu dengannya. Hizri, saya soal cerita ni, kawan-kawan yang tak ada rupa, perempuan, nak kata perempuan hidup, nak kata lelaki hidup. Kita santuni mereka dan beri sikit. Kalau dia kata saya ni tahu sangat dah, boleh, ada kalau Allah Ta'ala terima taubat saya, sebutlah Allah Ta'ala itu maha penerima taubat. Bagi hadis ni Allah Ta'ala sendiri sebut, walaupun dosa kamu tu banyak, pohonlah keampunan padanya, insyaAllah Allah Ta'ala ampunkan dosa kamu, walaupun dosa kamu tu banyak. Ustaz, saya ni kalau nak cerita contoh ni, laki mana tak dot saya semua ada, yang putih, yang hitam, yang bengih, yang lembut, semua ada Ustaz. Saya ni boleh ke jadi balik kepada pangkal jalan? Boleh ke saya balik jadi lelaki normal? Jawapan kita tahu boleh, asal saja kita memohon keampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab syarat taubat itu dah digariskan 3. Kita rasa menyesal, kita tinggalkan perbuatan salah itu, dan kita berazam tidak akan kembali, tak akan buat lagi. Kita poin dia azam. Tapi sebelum tu mohon keampunan, ya Allah, berikan aku kekuatan untuk aku kembali ke jalanmu, ya Allah. Allah Ta'ala ampunkan dosa itu, walaupun dosa itu banyak. Walaupun kita ni banyak dosa, kita ni banyak dosa tuan, pahala orang. Puasa itu hari pun tak cukup 6 hari dah bulan Syawal. Cek diri ya, cukup tak aku bulan puasa, bulan Syawal bawa habis ni, cukup tak 6 hari puasa? Pasal apa? Tahun ni Pulun Raya, udah raya terkejut, Pulun Raya pula. Pulun Raya tahun ni, tahun lepas 2020, minggu kedua dah habis puasa 6. Betul tak? Betul-betul lah hari pertama tu raya, masuk hari kedua puasa lah. Pasal apa? Udah kurung kat rumah, nak raya apa raya kat rumah? Puasa lah kita Lepas 6 hari raya lah habis dah, 6 hari puasa.
Sebab raya ni rumah tak ke mana kan? Betul tak? Tahun ni balik raya. Raya terkejut. Habis raya balik tang kampung, open house sana, open house sini, jamuan raya sana, jamuan raya sini. Bila nak puasa? Asyik baik dapat puasa 6 hari. Alhamdulillah, syukur. Kan? Itu tuan-tuan cek sendirilah tengok. Kan? Buat ayam bandar memang. Tapi dosa, kadang-kadang kita tak sangka benda dosa, benda tu dosa pun dia dosa orang kita. Tak sangka kan? Jadi maknanya kita sebagai manusia ni memang tak boleh lepas daripada innamal insan la yakhlu anil khata'i wal isyan, kata Nabi SAW. Sebenarnya manusia ni tak akan lepas daripada kesalahan dan terlupa. Mesti salah, lupa mesti ada. Kan? Salah tu mesti ada, dosa tu mesti ada, mesti ada dia. Terlupa tu mesti ada. Insan itu dari perkataan nisyan, lupa. Manusia memang ada sifat lupa. Satu kamera, orang yang paling kuat ingatan pun ada sifat lupa dia. Lupa tang mana? Tang semayang lupa. 3 ke 4 rakaat, 3 ke 4 rakaat. Imam tu apa ni? Alamak, macam mana ni? Aku dah lupa lah 3 ke 4 rakaat. Semayang luhur kan? Imam semayang luhur ni 3 ke 4. Maknanya kita manusia tak lepas dari sifat lupa. Tu. Ya, baik. Kemudian pesanan ketiga Allah SWT dalam hadis ni, wa ya bani Adam, wahai anak Adam, innaka law ataitani bi qurabil ardi khataya. Wahai anak Adam, sungguhnya jikalau kamu datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi ini, thumma laqitani la tusyriku bi syai'a, kemudian kamu datang menemuiku padahal kamu tidak bersekutukan aku dengan sesuatu, la ataituka bi qurabiha maghfirah, niscaya aku akan datangkan kepadamu sepenuh bumi pula keampunan. Maknanya apa dia tuan? Maknanya Allah SWT kata, selagi kita tidak mensyirikkan Allah SWT, maka dosa sebanyak bumi pun Allah Ta'ala akan ampunkan, asalkan tidak syirik kepada Allah. Bab syirik ni luas tuan. Mempercayai sesuatu selain Allah memiliki kuasa seperti kuasa Allah, itu syirik. Tapi itulah kadang-kadang orang salah faham. Bila kita pergi, contohlah, kita pergi ke kubur pengarang kitab, penyusun kitab, almarhum Syekh Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam, kuburnya di Banjarmasin. Dia balik kampung, meninggal di sana. Dia memang asal di Masjid. Dia pernah mengajar di Kedah, di Mahat Tarbiyah Islam Terang Al-Ustaz Kedah. Lama di Malaysia ni, lama ni. Tapi kan kita tengok Al-Banjari, bila Al-Banjari asal usul dia Banjarmasin, macam Tuan Guru Syekh Nuruddin Marbu Al-Banjari, asal usul Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Kalsel. Malaysia ni suka bergabung. Sumbar, apa Sumbar ni? Sumatera Barat. Sumut, aku kenal semut ya. Sumut tak kenal. Sumut tu Sumatera Utara. Sumsel, Sumsel macam nama Iwo je. Sumatera Selatan. Dulu ada satu pasukan bola kelab Indonesia, Pupuk Kaltim, pening kepala. Pupuk Kaltim. Kaltim ni apa? Kalimantan Timur. Kalbar, Kalimantan Barat.
Jadi Kalsel, Kalimantan Selatan, Banjarmasin. Katakanlah sekarang kita dah boleh keluar, meninggalkan bumi Malaysia ni, bermusafir ke mana-mana boleh sekarang. Ke Thailand ni boleh, mana-mana boleh keluar dari Malaysia ni, tak terkurung. Pergi ke Indonesia, pergi ziarah makam, pergi ziarah kubur Syekh ini Tuan Guru Ustaz Tuan Haji Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjari An-Nadwi rahimahullah ta'ala. Ziarah kubur, kebetulan pergi sana ziarah, ada orang sana bawa inilah kubur tu, kita pun pergi ziarah, buat tahlil. Sekonyong-konyong ada orang kata kita yang pergi ziarah ni menjadi penyembah kubur. Apa perasaan kita tuan? Penyembah kubur. Dia kata kita ni pergi sembah kubur untuk orang alim, orang warok tertentu pergi sembah kubur. Golongan ini dikenali sebagai kuburiyun. Mereka ini golongan yang bergelumang dengan perkara syirik. Nampak? Jadi kena faham syirik tu apa dulu sebelum nak cakap apa-apa. Kita pergi ziarah kubur, bukan pergi sembah kubur tuan. Itu yang kena faham. Pergi ziarah, macam kita ziarah kubur mak kita, ziarah kubur ayah kita. Bila orang kata kita pergi sembah kubur, apa perasaan kita? Kau ni, aku datang ziarah kubur mak ayah aku pagi raya, kau kata aku sembah kubur. Nak kena penumbuk kau. Bukan kita pergi sembah kubur, kita pergi ziarah kubur, buat tahlil, doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Ya Allah, halalkanlah segala ilmu-ilmu Tuan Guru ini kepada kami sekalian. Kami tak jemu-jemu menerima ilmu dari Tuan Guru ini, ilmu-ilmu yang dituliskannya dalam kitab-kitabnya. Antara ini kitab 40 Hadis Penawar Hati ini. Ya Allah, terangilah kuburnya dengan ilmu-ilmu yang dicurahkan kepada sekalian kami. Nampak? Takkan itu pun dikata sebagai menyembah kubur. Apatah lagi kalau kita pergi kubur tuan-tuan guru yang lebih hebat macam Imam Syafi'i, Imam An-Nawawi contoh. Dia kata menyembah kubur. Kena fahamlah, bukan sembah kubur. Sembah kubur, contoh kita pergi kubur mak ayah kita pergi sujud ke kubur mak ayah kita tu, itu baru sembah kubur. Ini pergi ziarah kubur, dia kata pergi ziarah kubur orang alim, orang saleh, dikata dituduh menyembah kubur, golongan kuburiyun. Baguslah. Kamu sudah mensyirikkan orang lain tanpa sedar. Kamu mensyirikkan diri kamu sendiri. Jadi tak boleh kita menuduh sebarangan sebelum melihat hakikat sesuatu. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Itu teguran Allah SWT dalam Quran. Jangan kamu berpendirian dalam suatu perkara yang kamu tak ada ilmu tentangnya. Tak tahu cerita dia, main teka je. Kan? Tengok dulu. Kan? Berhenti dulu. Sungguh ke dia sembah kubur? Pergi kubur syekh ni, pergi kubur tunggu ni, duduk 10 orang, 20 orang, buat tahlil, doa. Takkan itu bersembah kubur. Syirik ni dia lain. Syirik ni kita mempersekutukan Allah dengan selainnya. Itu baru syirik. Kita yakin batu, tu cerita Sulaiman Jalapur kan, batu tu, batu. Ngiong, aku cium. Konon-konon dengan batu tu boleh dapat 300.5. Buat belanja kahwin Ramli. Apa 300.5, RM3 dia dapat. Batu, bukan batu hikmat, batu sial. Nampak, biar dia ajar konsep syirik tu dalam diam-diam. Dia ajar pada kita supaya kita faham. Jangan percaya pada batu hikmat. Jangan percaya pada batu hikmat. Minta kepada Allah, ya Allah, lembutkan hati tuan pengurus kemasan, cukuplah dia boleh bagi aku pinjam 300.5. Kawan aku nak kahwin. Tak boleh dia macam tu. Minta. Tak. Walaupun di hadapan pintu ofis. Ya Allah, permudahkanlah urusan, ya Allah, lembutkan hati. Tak boleh. Zikir, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif, ya Latif. Apa tak boleh?
Itu zikir. Kita seru nama Allah Ya Latif. Itu nama Allah Latif, nama Allah. Seru Ya Allah, Ya Allah, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Oh, tak boleh kan? Contoh kata kita suka seseorang. Contoh, katalah kita suka Zara Zia. Contoh, artis ambil contoh mudah. Kalau ambil yang orang tak faham. Artis, katalah kita suka Zara Zia. Ada gambar dia. Ada gambar dia, dalam internet ada gambar dia. Ambil gambar tu, tengok gambar tu, tenung gambar tu, seru Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Besok lusa kita mesej jawab balik. Kau Allah Ta'ala takdirkan ada jodoh kita dengan dia. Itu zikir pelembut hati. Rumah kita backing, marah satu dua hari ni asyik marah. Kita cakap ini, dia cakap yang tu, kita cakap ni, dia tu, macam mana nak buat? Ada gambar dia kan? Kita simpan dalam bil. Ambil gambar tu, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. Zikir Ya Latif. Kan tak boleh. Yang pergi pakai batu iman pasal apa? Nampak ni syirik ni. Sebab itu Nabi Rasulullah sebut dalam hadis kursi tadi, selagi mana dosa kita tu banyak mana pun, kalau tak ada syirik, tetap akan aku ampunkan, kata Allah SWT. Kalau syirik dia yang terlepas, syirik dia dosa yang Allah Ta'ala tidak akan ampunkan. Jadi kita berwaspada, jangan kita jatuh dalam dosa syirik. Syirik ni dosa yang Allah Ta'ala tak ampunkan. Percaya kepada bahaya syirik ni. Syirik ni ada dua. Syirik dari syirik khafi. Yang jelas kita takkan buat. Memang kita takkan sembah tok pekor, takkan sembah kuih, takkan apa pun. Kalaupun ada orang Islam yang buat kunjungan mahabbah ke rumah ibadah agama lain, pergi ziarah gereja, ada. Pergi ziarah tok pekor, ada. Pergi ziarah kuih lah pun ada gambar dia. Masjid tak sampai, kuil sampai. Macam masjid tak sampai, tak pula buat ziarah mahabbah ke masjid. Buatlah ziarah mahabbah ke masjid. Ni, suara kita ni tak sampai, tapi kuil sampai. Macam walaupun gitu keadaan dia, tapi kalau dia tidak syirik, maka Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kalau syirik khafi ni kita takut juga. Syirik yang tersembunyi, kita menyalahkan Allah dalam tak sedar, kita menyalahkan Allah. Ya Allah, zalimnya kau kepada aku, zalimnya kamu kepada aku. Kenapa aku begini? Kenapa aku tak macam orang lain? Itu syirik khafi kan? Jangan salahkan takdir. Ada kebaikan. Segala yang berlaku kepada kita, takdir dari Allah SWT ini, takdir yang buruk kan. Semuanya itu ada hikmah. Sakit, ya Allah, kenapa kau bagi aku sakit macam ni? Sedar tak kita sakit kita itu merehatkan kita? Dia merehat kita. Kalau kita sihat, kena kerja, kena cari rezeki. Sakit, rehat je dah. Duduk ICU 5 hari, jadi putera raja. Orang mandikan, orang tukar baju, orang tukar seluar, orang lapkan, macam putera raja. Sebaik tak ambil nombor phone. Pasal apa? Bini-bini orang semua tu yang buat tu. Tak payah. Kalau nak jaga, ambil mohon. Sakit-sakit tu segan lagi ambil mohon. Contoh kan? Allah Ta'ala bagi rehat 3 minggu Allah Ta'ala bagi rehat kat hospital. Makan tidur seronok lah. Apa tak seronok lah. Jadi jangan mengeluh atas takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana mengeluh itu boleh menjatuhkan kita dalam dosa syirik tapaskah. Waliyahzubillah. Jadi itu dia tuan-tuan. Apa yang dipesan oleh Allah SWT dalam hadis ni yang dikatakan sebagai la ta'asu min rauhillah. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita uraikan hadis riwayat Imam At-Tirmizi yang disebut oleh Abu Isa At-Tirmizi
Imam Abu Sa'id At-Tirmizi rahimahullah taala sebagai hadis hasan. Ya. Jadi insya-Allah ada huraian dia. Huraian yang disampaikan oleh Al-Marhum Tuan Guru ni kita akan huraikan nanti pada kuliah kita yang akan datang insya-Allah pada bulan Jun nanti. InsyaAllah kita akan huraikan satu-satunya ya, pada tarikh yang akan ikut keperkiraan saya 19 Jun 2020 insyaAllah kita akan bertemu pada tarikh yang disebutkan itu insyaAllah, huraikan apa yang disyarahkan oleh Al-Marhum Tuan Guru kita ya, dan hadis yang ke-42 je. Apa yang kita teruskan tadi adalah uraian secara maudhu'i, secara umum, apa yang kita faham daripada hadis yang disebut tadi. Apa yang diuraikan oleh Tuan Guru kita tak urai lagi, kita tak syarah lagi. InsyaAllah kita akan syarahkan pada kuliah yang akan datang, itu pada 19 Jun 2020 insyaAllah. Jadi itulah dia sedikit sebanyak apa yang kita boleh kongsikan pada malam ni. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ni ada manfaatnya untuk kita bersama. Boleh kita jadikan panduan bagi kebaikan, bagi kita dirahmati dan berkati Allah SWT. Lagi kita bersama musuh mestiana kita akan bahagia di dunia ini sampai ke akhirat nanti. Dan kalau ada apa-apa yang sampaikan kuliah ini yang kita kasar bahasa dalam bicara, semua kata semua pada Allah SWT, dari Nabi SAW dan dari tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Rahimahumullah. Hafizullah, hafizakumullah ta'ala. Jadi kita tangguhkan kuliah kita ini dengan tasbih al-kafarah dan suatu maksud. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma arhamna min hadhihi al-umma tafadhalna ba'dika masuma. Allahu binajilka fi nuqudi a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma badil syamlahum wa farid jam'ahum wa syaddid kalimatahum zazil aqdahum wa sallim min kilabi. Ya Qahhar ya Jabbar taqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allah yang muzil kitab ya mujahid sahabat wa ahzab hizib wa sunnalim bifadli bina sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam. Wa rabbana zidni mawzuna kama ya akramna wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika masir. Rabbana taqabbal minna du'ana wa bisna wa limanna wa liqana wa a'malna fi hadzal yawmil mubarak min syarri zalil qaina mubarak bikasmin alim. Tub lana ya maulana anta tawwabur rahim wa fiha subhana wa fiha salam wa aqulu da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.